membaca tahlil ketika masuk pasar. An Abdullah bin Amri An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala suqa min al-aswaq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Oh, tak kuat. Ada live kan? Masuk TV ni. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala suqan min al-aswaq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfi hasanah wa maha anhu alfi sayyi'ah wa rafa'a lahu alfi darajah atau kama qala. Maksudnya daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang masuk ke pasar daripada pasar-pasar lalu baca dia la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca itu. Yang kita selalu baca selepas sembahyang, tapi tambah di sini perkataan wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Itu maknanya tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya segala kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dialah yang memiliki kebaikan, dan dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka Allah menulis sejuta kebaikan untuknya, menghapuskan sejuta kesalahan daripadanya, dan mengangkat sejuta darjah untuknya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ad-Darimi. Besar fadilat tuan-tuan, 3 juta. 3 juta masuk pasar, masuk kedai lah, masuk kedai ke masuk pasar ke, baca doa yang diajarkan di sini, doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni nak sambut Maulid lah, hari Selasa. Hari Selasa sini sembelih kambing lah. Tak sembelih kambing? Sembelih lah kambing Maulid. Tujuan apa Maulid ni? Untuk ingat pada Rasulullah lah. Alhamdulillah lah, ada orang kita Maulid dia bersungguh, kan? Tapi apabila kita sambut Maulid, kita kena ingat lah apa yang Rasulullah suruh. Antara yang Rasulullah suruh ialah solat berjemaah, hadir berada dalam majlis ilmu. Itu contohnya. Jadi dia kata sini, ketika hendak masuk ke pasar minggu dia tu, pasar minggu. Sekarang ni dah ada pasar minggu ke? Belum ada. Dah ada dah. Pasar tani dah ada dah. Pasar malam, pasar raya, kedai runcit dan sebagainya. Bacalah sekali doa tadi ni. Di sini buku ni dia bagi panduan. Baguslah menu, ada menu. Dapat 3 juta tuan-tuan. Kebaikan 1 juta, hapus kesalahan 1 juta, angkat darjat 1 juta. Allah Rabbi. Masuk kedai, kan tu? Tak ingat, hafal insya-Allah. Ada kalanya kita ni payah nak ingat, tapi insya-Allah hafal lama-lama ingat. Lagu Tamil ingat, kan tu? Lagu Pion Beli ingat takkan? Ni contoh. Sebab tu mudah-mudahan kita dapat beramal dengan doa ini. Sebab kita selalu masuk kedai kopi pun baca lah. Orang tanya lambat Haji baca apa?
adalah baca sesuatu tu dapat 3 juta pahala. Dia pun kata, ya ke? Dah, marilah dengar. Begitu. Kan begitu. Ada orang ni dia tak percaya, ada orang dia buat sindir. Banyaknya pahala nak bawa ke mana tu dia? Ada. Orang yang tak berapa cerdik dia sindir. Jawab tuan guru kami, nak bawa ke tempat yang mau pergi tak balik. Betul. Hari ni kita pergi mana-mana balik. Pergi Mekah balik, buat haji balik, buat umrah balik, kan tu. Tapi kita pergi ke satu tempat nanti tak balik. Kan ada tuan-tuan jumpa orang balik? Tak ada lah. Sebab tu bila orang mati, 3 benda ikut dia. Yang pertama, ahli keluarga dia ikut. Yang kedua, harta dia ikut. Yang ketiga, amalan dia ikut. 2 daripadanya balik. 1 je follow dia, amalan. Sebab tu bila kita baca, tengok pada amalan kita, Allahu Akbar. Orang tiap-tiap hari kalau dalam grup WhatsApp kami tu ucap selamat hari lahir, happy birthday lah, ataupun sana helwah, selamat macam-macam orang panjang, selamat panjang umur. Hakikatnya bila sambut hari lahir, hakikatnya selamat pendek umur, tuan-tuan. Tahu tu? Kasarnya ustaz. Bukan kasar, nasihat. Semakin pendek umur lah. Lepas tu tapi kalau kita cakap gitu, hilang deposit tanding, tuan-tuan. Maksudnya kita beritahu dan kita nak beramal. Sebab tak lama amal. Sebab memanglah beramal ni letih. Saya mengaku saya letih, tuan-tuan. Saya duk fikir tadi nak datang tak nak datang. Saya balik daripada Melaka tadi sampai rumah 6.30. 6.30 mandi sekejap. Lepas tu turun ni sampai, lepas tu sampai masuk dalam kereta, teringat ada benda tak ambil, naik ambil pula. Lepas tu sampai dekat MPS tu maghrib. Saya dah fikir maghrib tak apalah, dia orang zikir panjang tu kot nanti saya. Jadi apa nama ni, letih lah. Tapi letih ni sekejap je. Apabila tuan-tuan belanja minum, hilang letih. Ada minum tak? Tak ada minum? Tak ada. Pagi tadi ada minum, saya tapau lagi. Haja gurau. Saya pagi tadi kuliah subuh dekat rumah saya je. Pertama kali kuliah subuh. Dia tak, dulu lama dah dia nak ajak saya, tapi saya jadualkan balik jadual saya sekali kuliah subuh sampai dekat-dekat je, dekat-dekat rumah, senang. Lepas tu apa nama ni, saja gurau, tuan-tuan kawan je minum air. Letih, tuan-tuan. Letih. Tapi ingat, kita buat ibadat ni letih akan hilang, tapi mudah-mudahan pahala tu tak hilang. Buat maksiat, buat dosa, seronok buat dosa ni. Orang sanggup pergi siam dululah nak buat dosa tak? Sanggup pergi siam nak buat dosa, tak mahal lah. Rakam ni sanggup nak pergi tu, nak pergi nak buat dosa, nak buat maksiat, sanggup pergi sampai ke mana-mana. Tapi ingat, buat maksiat, dosa itu seronok, tapi seronok tu juga akan hilang, tapi dosa tak hilang. Jadi minta mana satu. Sebab tu kita buat, minta-minta kita buat amal. Memang letih. Lebih-lebih lagi apabila umur kita semakin meningkat. Dulu nak berdiri tu imam baca suratul Baqarah kita sanggup. Sekarang ni inna aqaina, lamanya. Itu. Sebab tu saya kalau anak murid saya jadi imam, saya pesan jangan baca panjang sangat. Ramai anak murid kami hafiz, ustaznya tak hafiz, anak murid lah. Baca pendek lah. Macam tu. Sebab apa? Sebab letih lah. Dulu masa saya duduk Sabah, ada seorang ustaz tu dia baca satu muka, satu rakaat. Ada anak murid datang beritahu, dia kata, ustaz panjang ustaz baca, boleh tak baca pendek? Saya beritahu dia, malam besok dia baca 2 muka. Jadi malam ketiga saya tak berani beritahu lah, takut dia baca 3 muka. Tapi sebenarnya kalau imam baca panjang, untung kita. Sebab kita tumpang dengar, itu contoh. Tapi kita ni nafsu kita tak suka. Hadir majlis ilmu ni nafsu tak suka, tuan-tuan. Nafsu tak suka. Baca Nabi kata dalam satu hadis, surga itu dihiasi dengan perkara-perkara yang nafsu tak suka. Duduk dalam majlis ilmu, nafsu tak suka. Duduk dalam majlis, tapi tengok bola suka, tengok bola. Padahal bukan negara kita pun. Brazil lawan Argentina, sanggup tengok. Nepal lawan Bangla tak tengok.
Tengok Brazil, orang tanya kenapa? Saya ada pakcik kampung saya dah meninggal dah, Allah maafillah. Masa Brazil kalah 1982 zaman Zico main-main, dia demam 2 minggu. Terengganu kalah tak demam. Saya dah fikir kenapa? Baru saya ingat, rupanya biji benih getah pertama yang ditanam di Malaysia ni datangnya asal mari daripada Brazil. Dibawa ditanam di Kuala Kangsar. Tuan-tuan tak ingat? Rupanya ada jasa Brazil pada kita punya. Sebab tu ramai rakyat Malaysia sokong Brazil. Tahu tak? Ni. Ini musim sukan kan. Piala Thomas dah kalah dah, Uber pun dah kalah dah. Malah tadi lawan Indonesia. Saya pun tengok juga. Tapi hasil pengamatan saya Malaysia kalah lah. Cuma boleh puji pemain ketiga Malaysia tu semangat. Sebab dia tak pernah main di peringkat antarabangsa, tapi hampir-hampir menang. Saya ni tahu jugalah sebab saya dulu pernah jugalah main badminton sampai peringkat tinggi jugalah. Tuan-tuan tak percaya tu nak buat macam mana kan tu. Tapi saya tahu tuan-tuan tak percaya itu. Tak percaya tu betul tu. Okey tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah, jadi beramallah dengan doa ini ketika masuk pasar. Pasar minggu ke, pasar malam ke, pasar raya ke, kedai runcit ke dan sebagainya. Masuk. Jadi besarnya fadilat dia. Fadilat dia dapat 3 juta. Dapat 3 juta, 1 juta kebaikan. Allah Ta'ala tulis kebaikan. Allah Ta'ala tulis. Hapus 1 juta kesalahan. 1 juta kesalahan ni mungkin juga kesalahan yang nak dibuat akan datang. Rasa nak buat, tak rasa nak buat kesalahan. Dan juga diangkat darjat. Darjat macam mana? Dengar ada kuliah maghrib, tunggu, tinggi darjat tu. Bukan tinggi darjat orang yang datang, yang baca tu je. Tinggi darjat orang yang dengar. Tinggi darjat tu kan. Dengar azan, Allahu Akbar, datang. Darjat naik tu. Ingat senang ke tuan-tuan dengar azan nak mari? Payah. Saya tak kata orang lain, saya sendiri payah. Subuh payah. Ada kalanya kalau orang nak jemput saya kuliah subuh, saya suruh dia telefon saya pukul 5. Baru ni ada orang jemput saya di PD kuliah subuh. Hari kerja tuan-tuan, buat KPM, Kementerian Pendidikan, dia buat khusus di PD, dan duduk hotel. Bilik tak bagi saya. Saya tak dapat lah sebab saya on the spot je. Ganti orang sebab ada pegawai ni. Jadi usia tu telefon saya, boleh minta tolong. Jadi kena tolong lah sebab kementerian yang sama. Pukul 4, pukul 5 saya pergi PD. Pukul 5, pukul 7 habis kuliah. Datuk tu kata jom makan sekali lah Pak. Dan Datuk tu pun dah naik pangkat dah. Jadi TKP 1 Datuk Pakarudin. Dia tu saya tu tak sempat lah sebab saya ada mesyuarat pula pukul 9. Balik pula ke Seremban. Tu. Tapi alhamdulillah lah. Sebab apa? Sebab rasa nak pergi. Rasa apa dia? Tuhan bagi, tak apalah. Sebab kawan saya tu dia selalu tolong saya kan. Dia tak tergamak saya. Sebab awal KPM, sebab kita Kementerian Pendidikan, kementerian yang sama, kena bantulah. Doktor pengarah saya pula tulis surat sila bantu. Tak boleh kata apa, sila bantu kan. Tu. Apabila ayat bantu tu, kita tak boleh buat apalah. Pegawai saya dia suruh saya claim mileage, saya tak payahlah. Banyak dah saya dapat, saya cakap kat lain. Sekali-sekali ni saya claim lah. Mana-mana tahu kok yang tu yang Allah Ta'ala redha, yang lain tu tak tahu. Astagfirullahalazim. Itu tuan-tuan Okey tuan-tuan insya-Allah. Seterusnya saya nak up sikit, bukan nak baca sempena Maulid ni. Saya nak baca berkaitan dengan selawat, kelebihan berselawat. Ni pada muka surat 162. Boleh tak? 162 kita lajukan sikit supaya ni selawat. Tadi saya dengar radio Negeri Sembilan tadi pun Nek tu kata 3 hari lagi kita akan menyambut Maulid Nabi. Bagus. Radio Negeri Sembilan 92.6 betul. 92 haji dah boleh buat haji berminat setia. Tu berapa saya pun 3 hari lagi betul tak? Isnin apa ni? Sabtu, Ahad, Isnin. Selasa kan? Tu Selasa tak? Selasa lah. Oh jadi maksudnya sambutan tu malam tu kan? Malam Selasa kan? Oh ya betul. Oh malam Selasa. Oh hari Selasa. Oh ya malam Selasa. Hari Maulid hari apa?
Selasa Rabu? Selasa. Oh ya, Selasa. Maknanya orang jemput saya tu hari Senin malam lah ni. Hari Senin malam lah maksudnya. Saya dah ingatkan hari Selasa. Maklumlah saya tak tulis diary tu tuan. Saya pakai ya je. Itu hari sekali ada orang jemput kat lain, pergi kat lain. Orang tu pun telefon saya, "Ustaz dah sampai ke belum?" Mula-mula saya sampai surau tu, saya kata, "Mana orang jemput saya tak ada subuh?" Dia kata, "Ustaz, abang tu balik kampung Ustaz." Tak ada pula dia kata pagi ni ada kuliah Ustaz. Dia yang jemput saya kata. Tapi ya betul Ustaz, tengok balik WhatsApp. Masa tu SMS. Tengok balik rupanya kajang tuan-tuan. Betul. Lepas tu dia pun telefon saya kata, "Biar alamat tak ada, pergilah kajang, kalau dekat-dekat pergi lagi." Tapi surau tu oleh kerana saya datang, tak apalah Ustaz, kita buat kuliah jugalah. Tapi minum pagi tu tak macam biasalah. Biasa-biasa minum ni. Tapi oleh kerana tak sempat, dia minum biasa saja. Tu Ustaz ni asyik minum macam ni. Okey, 162. Saya tengok muslimat ramai pula ni tak? Biasa kalau muslimat ramai, muslimin lagi ramai. Betul. Sebab biasanya muslimat lah yang ajak muslimin. Betul. Biasa. Macam nak pergi Mekah lah. Pergi Mekah. Pergi Mekah biasa muslimat ajak, bang jom lah kita pergi umrah. Duit abang banyak dah. Itu. Ada orang seorang tu dia takut pergi Mekah. Sebab dia dosa banyak waktu dia. Dia pun bini ajak, paksa pergi. Ambil lah saya kat dia. Lepas tu dia pun beritahu, "Ustaz, saya takut sebenarnya pergi Mekah Ustaz. Sebab saya dengar ramai orang tak nampak kiblat, tak nampak Kaabah. Banyak dosa tu dia." Dah tu Ustaz tu kata, "Sabarlah bang, sabar. Tak semua. Jangan begitu tu, tak betul tu." Betul berlaku tu. Apabila dah sampai tak nampak betul. Dia pun beritahu Ustaz. Saya kata, "Dah Ustaz, betul Ustaz. Tak nampak." Lepas tu Ustaz tu bagus. Saya pun tak nampak orang bang kata. Biar betul. Ustaz pun macam saya orang banyak dosa. Betul, saya pun tak nampak orang. Sebab apa Ustaz? Kita baru sampai Madinah kata dia. Sampai tu singgah flight Madinah kan. Kalau Madinah tak payah pakai ihram lagi. Kalau di Jeddah pakai. Susah hati dia Ustaz. Bila Ustaz tu kata tak nampak, barulah betul. Ya, okey lah. Dah sampai di Madinah, mana nampak. Tapi tuan-tuan, bila sampai di Makkah, betul-betul tak nampak juga. Masuk melalui kinfak tu, tak nampak. Ustaz kata sabar. Saya pun tak nampak lagi. Betul tak? Sama kita Ustaz. Tahun tu renovation. Ni Masjidil Haram kan renovation. Jadi letak dinding. Kan tu. Masa saya ingat tahun 2015 saya pergi pun, masuk ke pintu kinfak tak apa kau. Risau kau kita mula-mula. Dia kata apa? Rupanya dinding. Dia renovation yang masih ada lingkaran atas tu, ingat tak? Yang ada lingkaran tu. Saya suka masa tu. Saya duduk atas sekali. Sebab boleh tengok Kaabah, boleh tengok orang. Itu. Dan sahabat saya ajar, kita kalau dapat peluang pergi Mekah lagi tuan-tuan, banyakkan tawaf. Ada orang kita ni dia banyakkan buat umrah wajib sekali je. Yang lain tu banyakkan tawaf. Sebab pada tawaf tu, tawaf, duduk sembahyang sunat tawaf, duduk masuk Masjidil Haram tu dapat 120 rahmat. Ada pada tawaf 60. Selepas selesai tawaf, cari tempat yang paling strategik nak sembahyang sunat tawaf, iaitu bertentangan dengan Multazam di belakang Maqam Ibrahim. Sembahyang 2 rakaat dapat 40. Tak situ pun dapat juga, tapi situ tempat yang paling afdal lah, paling comel kalau kita nak sembahyang sunat tawaf. Tengok pintu Multazam tu, pintu Kaabah kan, belakang Maqam Ibrahim. Jadi sembahyang 2 rakaat. Sebab tu tengok Kaabah dapat 20, 120. Lepas tu saya dah segar tawaf balik. Begitu. Sebab dah dapat kelebihan. Sebab kita orang kita ni bila pergi Mekah balik nak tinggalkan Masjidil Haram tu nangis. Ustaz, sedih saya Ustaz nak tinggalkan Masjidil Haram. Itu biasalah, tak menangis dulu biasa. Tapi masalahnya bila balik kampung haram tengok masjid pula berat tu. Bukan sinilah tempat lain. Tak pergi. Bukan sinilah saya cakap ni, orang tempat lain. Tapi saya pergi tempat lain, saya cakap begitu juga. Bukan sini, tempat lain. Bukan sinilah. Berat tu Ustaz ni. Okey tuan-tuan, berselawat supaya dirahmati, diberi pahala, dihapuskan dosa dan ditinggikan darjah. Ada 4 situ. Dapat rahmat, dapat pahala, dihapuskan dosa, ditinggikan darjah. Itu antara sebab ulama dulu dia buat maulid tu, disambut maulid. Sebab apa? Nak suruh orang ingat kepada Nabi.
nak supaya orang berselawat pada Nabi. Sebab pada masa tu orang ramai lupa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mujur negara kita istihad cuti, tapi kita dah sibuk nak pergi bercuti. Berat tu. Ada orang ada kawan-kawan saya lah, bab saya kena sokong cuti. Saya tuan-tuan nampak je begini, penyokong cuti ni. Macam Haji Aziz, dia perlu cuti, saya setakat penyokong je. Saya nak cuti, saya kena minta orang lain pula. Ada kali saya nak cuti lebih payah daripada kawan saya. Kawan saya dia siap ugut ni, ustaz takkan tak bagi, ustaz takkan tak luluh. Saya kata bukan saya dulu, saya sokong je. Dia ambil dah cuti hari Jumaat, Sabtu, Ahad memang cuti lah. Hari Senin cuti pula. Hari Rabu, hari Selasa, 5 hari. Dia kata ustaz nak balik kampung. Saya pun nak balik kampung, tapi tunggu dulu lah. Sebab yalah, sekarang ni crowded, hotel pun penuh. Hotel penuh di Terengganu, penuh di Terengganu, di PD pun penuh. Saya tengok apa. Di Melaka penuh. Saya dah fikir dah, bila masa pula orang kata orang Malaysia ni tak nak pitih. Atas jalan 3 juta ni, atas jalan 3 juta, hotel penuh, Langkawi penuh, tapi duduk marah kerajaan juga. Kerajaan gagal. Tak faham, sorry lah talking about that. Bukan marah, sedih, kecil hati. Bagilah peluang macam tu. Contoh minta maaf ke tak boleh cakap itu je. Dah betul. Saya dah fikir balik. Tapi memanglah ada orang susah. Tapi di Malaysia ni, bagusnya rakyat Malaysia ni tolong menolong. Sebab tu antara sebab saya nampak rakyat Malaysia ni ada duit, sebab dia suka tolong menolong dan suka memberi derma. Ada je orang minta derma, jauh tu. Orang Kemboja minta derma, dia bagi. Orang Palestin memang bagi sama dah. Orang Rohingya dia bagi. Jadi orang tempatan lagi lah dia bagi. Itu antara kemuliaan yang ada pada orang Malaysia. Sebab saya pernah tengok budak muda letak dalam tabung 100. Orang sebelah dia RM1 je. Rupanya pocik tu jatuh duit 100, dia letak. Pocik tu tanya, banyak duit adik? Tak cik, duit acik. Dembang pocik tu. Astagfirullahaladzim. Dia bukan macam ni lah, tak lain juga. Betul tidak cerita ni kawan saya cerita. Ustaz ni kawan bawa cerita, dia cerita. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra salawat wa huttat anhu asyru khati'at wa rufi'at lahu asyru darajat atau kama qala. Maknanya apa? Maknanya adalah kitab. Batu kita ni kalau boleh ada kitab, pak tahu makna. Macam baca Quran je. Sekarang ni alhamdulillah Quran banyak makna. Pagi tadi saya sarah, saya kata banyaknya Quran di Masjid Surau ni, kalau boleh orang wakaf Quran kena buka kan. Jadi cara dia nak suruh baca, ambil Quran ini, hantar setiap rumah dalam Korea kita, bagi masa macam library lah, kita beri seminggu ke dia, tolong baca. Tak nak baca sangat pun, baca Al-Fatihah, baca Juzul Amma, ataupun malas sangat, bacalah daripada ayat lazim, seperti mana kita khatam Quran daripada Ad-Duha sampai An-Nas. Lepas tu kutip balik Quran tu, hantar balik. Sebab banyak Quran di surau masjid saya tengok tak terbuka. Memanglah orang kita senang bagi Quran, asal sikit bagi Quran, asal sikit bagi Quran, baguslah, tak ada salah, tapi tak baca. Ada kali Quran rumah kita pun kita tak baca. Macam ada seorang hamba-hamba hadap, dia jemput ustaz pergi rumah dia, lepas tu dia letak duit 1000 atas meja. Jadi ustaz ni baik, tak ambil ustaz, dia letaklah balik duit tu dalam Quran. Lepas tu orang ni kata apa? Apabila dia cari duit dia tak jumpa, dia sok ustaz tu ambil. Lepas tu dia kata kat orang, dia kata ke ustaz tu. Lepas tu last sekali dia pun jumpa ustaz. Ustaz, saya nak minta maaf tanya ustaz. Ustaz, saya tak ambil kata, saya letak dalam Quran itu. Sebab saya agak nanti bila tuan baca jumpa, rupa-rupanya memang dia tak baca Quran sebulan. Tu. Orang tu tak baca Quran tu lah, wallahu alam lah. Jadi sebab tu tuan-tuan, Quran ni kalau boleh di rumah kita pun buka. Buka. Kalau kita ada setiap bilik ada Quran, kita baca Quran yang berbeza. Bilik ni tapi bilik satu je lah. Tu gaji ada 2. Biasa yang ada 2 ni yang poligami. Tu. Ni maksud saya bilik anak lah. Tu. Lepas tu saya showkan Quran yang belum dibaca, buat sikit tanggungjawab. Okey,
hantar ke rumah orang ni, lepas tu hantar balik. Jadi begitu. Dia baca ke, anak dia baca ke, lepas tu buat. Jadi macam tu lah lebih kurang. Supaya Quran itu ada orang baca, dan orang yang mewakafkan itu insya-Allah dapat pahala yang berterusan. Itu. Dia kata daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa Anas bin Malik? Lepas tu kita bila mengaji hadis, kita tanya siapa Anas bin Malik. Tu guru kami dulu suka tanya. Anas bin Malik ni salah seorang sahabat Rasulullah lah. Sahabat kecil. Bukan sahabat kecil, maksudnya sahabat muda. Sebab masa dia bersama Rasulullah tu umur dia 10 tahun. Dia jadi khadam Rasulullah. Masa Rasulullah wafat umur dia 20. Sebab dia bersama Rasulullah 10 tahun. Dia ni Nabi doa kepada dia 3 perkara yang dia dapat. Antaranya umur dia panjang. Ada riwayat kata dia mati, dia wafat umur 100 lebih. Dia wafat pada zaman Umawi, saya salah. Umur panjang. Yang kedua, anak ramai. Umur panjang, anak ramai. Dan yang ketiga, harta banyak. Ini antara nikmat dunia. Umur panjang, harta banyak, anak banyak. Itu. Jadi tuan-tuan jadi Anas bin Malik umur 10 tahun dia jadi khadam lah, tapi Nabi tak anggap dia khadam. Dia berkhidmat kepada Nabi SAW. Dan kita khidmat kepada Nabi apa dia? Kita kata kita sayang pada Nabi lah, kita maulid lah, sallallahu ala Muhammad, nasyid macam hari hijrah. Nasyid hijrah adalah perjuangan suara belakang. Perjuangan berjuang apa tanya? Dia asalnya main sambung maulid ni ulama buat untuk kaji sirah Nabi. Di rumah kita ada kita kat sirah. Agak-agaknya kalau cucu kita lah tanya kita tu, isteri Nabi apa orang, cucu Nabi apa orang, gini anak cucu kita tanya lah, anak kita ke cucu kita tanya, ada tak buku kita nak capai, nak beritahu? Kalau kita tak ingat, tak ada. Dan kalau tak ada, sampai bila? Minta maaf. Tapi kalau perkara dunia, nak makan di rumah kita ada lah ke? Nak Milo ada, nak Nescafe ada, nak apa lagi? Nak kopi ada. Kopi pula banyak jenis. Kopi ni, kopi tu, ada semua. Nak makan nasi malam-malam, katakan malam rasa nak makan miso, boleh suruh isteri buat. Rasa nak makan kambing, ada kambing dalam peti ais. Ada. Rasa nak makan, ada. Kalau tak nak menyusahkan isteri, boleh buat sendiri. Macam ada seorang tu, dia tak nak menyusahkan isteri dia buat kopi sendiri, tapi dia tak tahu kat mana gula, tu je. Lepas tu dia tanya, yang kat mana gula? Tu dalam tabung merah tu. Ni ayah tulis semua, ayah tulis garam. Yelah, saya sengaja tulis garam, nak confusekan semua. Supaya semua kata, oh garam, padahal gula. Yang gula pula dia tak garam, yang garam dia letak gula. Jadi semua confuse. Oh, dia pun puji, pandailah sayang kata dia. Yelah, macam abang lah kata dia. Tulis halim padahal lima, macam tu gitu. Tulis dalam ni. Tulis halim padahal lima. Telefon slow je. Isteri saya kata, saya sekarang ni bang tak nak telefon abang. Kalau tanya abang pejabat, saya tak nak telefon, saya nak hantar mesej je kat abang. So abang suka lock speaker. Memang betul, saya ni Allah alam sekarang ni kalau bercakap kena lock speaker. Lepas tu baru ni staff saya pun, bercakap dengan isteri, manjanya kata dia. Yelah, dengan isteri. Saya dengan staff saya cakap kasar. Kenapa lambat? Kita ni dengan staff kita muda, jangan gitu. Kena cakap lah, tak ada lembut sangat. Jangan nanti orang fitnah ni payah tuan-tuan. Nak lawan balik fitnah ni payah. Kita buat baik, orang tak ingat. Kita buat 10 kebaikan, orang nak cakap, cuba kita tersilap satu. Hilang wani deposit tuan-tuan. Tadi bukan sinilah, tempat lain. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berselawat atasku dengan sekali selawat, Allah akan berselawat, yakni memberi rahmat atasnya 10 selawat. Dan 10 rahmat. Maksudnya siapa yang selawat pada Rasulullah sekali, Allah Ta'ala bagi dia 10 rahmat, 10 kebaikan. Allahu Rabbi. Dihapuskan 10 kesalahan, yakni dosa daripadanya, dan diangkat 10 darjat untuknya. Allahu Rabbi. Sebab tu kan tiap-tiap hari Jumaat, perasan tak kita
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Khatib sebut, tapi kita tidur. Sebab apa? Kita minta maaf kawan sini, tempat lain. Asal khatib naik mimbar je, dia ambil bahagian tidur, warak kono. Sebenarnya waktu khatib berkhutbah, amalan yang afdal kita buat ialah dengar khatib berkhutbah. Sebab tu khatib berkhutbah itu ganti 2 rakaat tu tuan-tuan. Ganti 2 rakaat sembahyang, patutnya menghadap kiblat sembahyang, tapi menghadap makmum. Kalau kita fikir, menghadap makmum, patutnya menghadap kiblat dan sembahyang, tapi menghadap makmum. Kita tak ambil bahagian. So apa tidur? Letih. Apa letih? Tak ada persiapan. Makan berat sebelum sembahyang. Pukul 11 makan nasi Arab, tak mengantuk apa? Dengan khatib-khatib mengantuk. Lepas tu yang kedua, tajuk khutbah pula tak menarik, cerita buah-buahan. Alhamdulillah negara kita sekali lagi datang musim buah-buahan. Ada manggis, durian, rambutan, pelbagai jenis. Rambutan ada pelbagai, durian ada pelbagai. Ada durian yang berbau, ada durian yang tidak berbau. Namun kata dia, dua-duanya maha belaka. Durian yang tak berbau seperti durian Belanda, manakala durian yang berbau seperti musakin, namun harganya amat tinggi sekarang, 2-30 ringgit sekilogram. Itu cerita dalam khutbah. La ilaha illallah. Patutnya cerita dalam khutbah, kita nak hidup bahagia di dunia, di akhirat, kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan tu? Apa yang Rasulullah suruh, tu. Barulah. Sebab tu kita nak, kita ni energi kita hari Jumaat, bila balik pada khutbah tu dapat 3 nikmat ibadat. Apa dia? Yang pertama, rasa nak buat. Yang kedua, diberi peluang untuk buat. Yang ketiga, diberi kekuatan oleh Allah dapat buat. Itu energi dia. Lepas tu Jumaat ni hari yang paling utama. Nak sedekah, hari Jumaat lah paling utama. Ada ulama kata, tak silap saya, Ibnul Qayyim, dia kata sedekah Jumaat ni seumpama sedekah yang paling afdal. Seumpama sedekah pada bulan Ramadan. Sedekah ni afdal bila-bila masa. Tapi hari biasa, hari biasa hari Jumaat, bulan Ramadan. Jadi kita hari Jumaat lebihkan sikit. Hari lain RM1, hari Jumaat RM1.20. Tu. Kita mahal hari Jumaat abang nak RM20 lagi. Muslimat pun ulur juga sedekah bagi ke suami. Bang, ni duit saya, kalau boleh lebih sikit pada suami, supaya suami tu rasa malu. Ni asyik RM3 je. Marlboro RM20 Marlboro. Haji 17. Haji tahu macam mana Haji boleh tahu? Betul. Saya tak tahu, minta maaf lah. Saya ingat dulu masa saya sekolah, Marlboro RM2 tahun 80-an. Masa tu saya ingat hari cikgu saya kan, masa tu kan cikgu isap rokok depan murid je, tapi murid tak isap rokok. Cikgu saya tu suka sangat suruh kami beli rokok dia. Dia beri RM2, dia beli Marlboro 20 tengok, depan kedai. Dia ingat. Lepas tu ada sahabat saya tu kata, Marlboro 7 Ustaz, tengok. Cikgu saya pun kata, mana ada Marlboro 7, Dampir 7, kata dia. Dia nak beritahu dia tak tahu, padahal dia tahu. Tetik dia, padahal cikgu tahu. Ini contoh, minta maaf tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, 10. Yang pertama, selawat tu dapat 10. Satu selawat. 10 di sini dipecahkan lagi 10 rahmat. Rahmat ni kita tak tahu tuan-tuan. Rahmat ni yang kita nak, rahmat Allah. Lepas tu kita kalau orang doakan kita dapat rahmat. Lepas tu atas dulu masa hidup ni kita nak 8 doa. 8 masa doa. Tuan-tuan perasan tak? Masa hidup 8 doa. Masa mati kita perlu 4 doa. 8 doa masa hidup tu waktu kita baca dalam antara 2 sujud tu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 doa kan? Tapi bila kita mati ni kita nak 4 doa daripada situ. Apa dia? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ambil 2 depan, ambil 2 belakang. Kan tu?
Tak perasan? Ada orang ada sikit lah antara dua sujud, rugi. Doa tu kalau boleh jangan tinggal. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Masa hidup baca Rabbi, ya Rabbi. Apabila mati Allahumma. Nampak tak? Beza kan? Sebab tu kita tak baca. Masa hidup kita baca sendiri, masa mati orang tolong baca pada kita. Dan itulah harapan kita, supaya ada orang ingat pada kita bila kita mati. Orang benar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ambil daripada dua depan, dua belakang. Rabbighfirli warhamni wajibuni, tak ambil tak? Wajibuni warfa'ni tak ambil. Wajibuni warfa'ni warzuqni tak ambil. Wahdini tak ambil. Wa'afini tak ambil. Wa'afini ambil tak? Ambil wa'afini wa'fu anni. Minta afiat di dalam sana lah. Dan kita akan pergi. Ada yang dah pergi, ada yang sedang tunggu pergi, dan ada yang tak pergi-pergi lagi. InsyaAllah akan pergi juga. Itu contoh. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah. Saya bila dah dapat ni dah rasa semangat dah ni. Tadi rasa letih, tapi nampak macam tuan-tuan nak kekalkan sokongan tu, saya rasa semangat lah. Ini asyik tu kan. Tadi saya pergi Melaka tadi, saya cakap dengan abang tu, susah tu dia. Kita pun tak mahu pilihan raya lagi gitu dia. Tunggulah 2 tahun lagi. Itu betul ke? Kan? Apa namanya, keadaan semasa itu. Allah Rabbi. Itu saja kurang tuan-tuan yang kecil hati. Walaupun saya tahu tuan-tuan ni berbeza pandangan, tapi kita tak berbeza pandangan dalam bab akidah. Tahu itu? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, bab selawat ni tuan-tuan, kalau kita faham innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi tadi, satu-satunya ibadat yang Allah Ta'ala suruh kita buat, dia dulu yang buat. Ibadat lain Allah Ta'ala suruh kita buat, dia tak buat. Semayang, Allah Ta'ala suruh kita semayang, dia Allah Ta'ala tak perlu semayang. Allah Ta'ala suruh kita bersedekah, Allah Ta'ala tak perlu bersedekah. Allah Ta'ala suruh kita berjihad fi sabilillah, Allah Ta'ala tak perlu berjihad fi sabilillah. Tapi dalam bab selawat, Allah Ta'ala kata innallaha wa malaa'ikahu dulu, Allah Ta'ala dulu yang berselawat. Tapi maksud Rasulullah, Allah berselawat pada Rasulullah, Allah Ta'ala tinggikan darjat Rasulullah. Manakala malaikat berselawat kepada Rasulullah, malaikat memohon keampunan kepada siapa yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab dia kata ada 42 kelebihan orang yang berselawat. Yang pertama apa dia? Orang yang berselawat ini ialah orang yang menunaikan perintah Allah. Sebab Allah tolong. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tu Allah Ta'ala suruh kita berselawat. Jadi amalan yang paling hebat atas muka bumi ni, buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Dan apabila seseorang itu berselawat, dia dapat pangkat. Pangkat apa tuan-tuan? Dia merupakan orang yang beriman. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman, dia berselawat. Apabila seseorang itu berselawat, itu tanda dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi saya sengaja ambil semangat maulid sikit lah. Padahal kena baca dia tak masa bab maulid kan. Macam pra maulid lah. Dan tadi saya ingatkan kalau boleh sembelih kambing. Jadi mana tahu semangat sembelih lembu. Saja gurau tuan-tuan yang kecil hati. Tapi kalau tak ada sembelih pun tak apa, masing-masing bawa. Tak ada masalah ke. Macam buat potluck, tak ada masalah. Itu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, jadi berselawat untuk mendapat syafaat ni, juga baca sekejap untuk nak dapat syafaat di hari akhirat. Jadi Nabi kata, sesiapa yang berselawat atasku pada waktu pagi 10 kali, waktu petang 10 kali, dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Ini kita syafaat ni maksudnya pertolongan. Pertolongan ni kita nak tuan-tuan. Di dunia kita nak pertolongan. Apa dia pertolongan di dunia yang kita nak? Kita nak sihat, kita nak macam-macam lah di dunia. Di akhirat, di yaumul mahsyar kelak, kita nak syafaat Nabi SAW. Di muka surat sebelah tu disebut di situ amalan selawat untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Baca apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa anzilhul maq'adal muqarraba 'indaka yaumal qiyamah. Apa Nabi sebut nanti tuan-tuan, saya baca laju ya, nampak nanti kita akan baca ni. Wajabat lahu syafa'ah, wajiblah syafaatku untuknya. Ni Nabi kata wajiblah syafaatku untuknya. Mana dapat syafaat lah, wajib. Mudah-mudahan kita dapat baca dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba 'indaka yaumal qiyamah. Ya Allah, rahmatilah penghulu kami. Sayyidina tu maksudnya penghulu. Kita yang bermazhab Syafi'i sunat menyebut perkataan Sayyidina. Walaupun orang lain tak nak sebut, kita sebut. Sebab apa? Sebab kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Tu. Dan orang kata begini, biar ke dia lah. Takkan Imam Syafi'i dia lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Ini bukan Pak Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih. Kita ikut Dan Imam Syafi'i ini keturunan Rasulullah, tuan-tuan. Dia silsilah dia sampai kepada keturunan Rasulullah. Dia lahir di Palestin. Dia lahir di Palestin pada tahun 150 Hijri. Meninggal pada tahun 205 Hijri. Umur dia 55 tahun meninggal. Tapi walaupun umur dia 55 tahun meninggal, sampai ke hari ni dia dapat pahala. Siapa? Kitab dia. Sebab tu kita paling tidak adalah kitab dia. Sebab tu ulama-ulama dulu dia tinggalkan bahan-bahan bacaan. Jadi kita nak ambil bahagian, kita baca buku kitab dia. Imam Al-Ghazali wafat tahun 1111. 111 masih. Sampai ke hari ni kitab dia orang baca. Ihya Ulumuddin orang baca. Jadi kita kena ambil bahagian, ada kitab tu. Dan kita nak kita arah tak boleh lah. Bukan kita, saya pun tak mampu. Baca boleh tapi lambat faham. Baca boleh, ada kalinya baca baris salah. Tapi ada kitab Melayu ni kita ambil bahagian. Sebab kita nak ambil manfaat daripada ilmu dia. Itu dia dah wafat lama tapi ilmu dia masih ada. Jadi tuan-tuan, di sini disebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhu maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Ya Allah, rahmatilah penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tempatkanlah baginda sallallahu alaihi wasallam di kedudukan yang hampir di sisimu pada hari kiamat. Jadi Nabi kata siapa yang baca selawat ni, dia wajib dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia selawat ni ada dua jenis, tuan-tuan. Yang pertama nama dia selawat maksur, iaitu selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua selawat ghairu maksur, selawat yang direka ataupun ditulis oleh ulama, ditulis oleh sahabat, ditulis oleh tabi'in, dan juga ditulis oleh sahabat-sahabat. Apakah selawat yang paling tinggi nilai dia, yang paling besar, yang paling tinggi darjah dia, yang paling afdal kita baca? Iaitulah selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim hingga akhir. Yang tala'al badu itu selawat yang direka oleh penduduk Madinah. Tak apa, bacalah. Banyak selawat yang direka. Contohnya selawat syifa, selawat yang direka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Contoh selawat ini selawat yang direka oleh ulama yang handal lah. Kalau tuan-tuan nak tengok, ada kitab 40 selawat pilihan, ada dijual. Sini saya tak tahu lah. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Seremban, tuan-tuan singgah di kedai Mas Bukti ada. Harga dia RM15. Saya beli pun ni. Walaupun buku selawat ada banyak, saya beli pula. Sebab senang saya nak baca. Kalau tanya saya jemput saya bersalah, saya sampai buku tu saya pergi. Dah orang tu pun dah tolong kita banyak. Sebab dia tengok 10-20 buah buku. Saya satu buku pun tak sempat tengok, buku dia je. Okey tu. Lepas tu kalau orang datang pejabat saya, buku Ustaz, awak nak ke? Dia pun nak bayar. Tak payah bayar lah, RM15. Malu kan ambil duit. Dah Ustaz bagi saya, ambil lah, mudah-mudahan dia baca. Tapi kalau buku lebih dari RM30, saya minta harga separuh lah. Tu. Macam kawan saya, itu hari saya ada buku sejarah, dia mengajar sejarah. Dia tengok, bagus Ustaz, buku saya. Lepas tu dia kata kat saya, hadiah lah kat saya Ustaz. Saya pun tengok dia, saya pun bayar jangan buku harga RM60. Tak apalah, bayar aku RM30 dah lah. Betul Ustaz. Lepas tu duit pula tak ada. Lepas tu esok saya minum air dengan dia,
Dia nak belanja saya. Lepas tu dia kata, ustaz aku ada hutang RM30 semalam. Dari duit itu saya boleh belanjakan dia balik. Itu. Very, very easy and very fast. Jadi dia kata begitu ustaz. Tak ada masalah. Tak ada rugi pun. Mu mengajar aku dapat pahala. Macam rotek kereta saya suruh orang ambil. Saya bayar duit kat dia. Lepas tu dia bayar, dia ambil sikit je. Dia bukan ambil dia tak ambil penuh. Saya tanya kenapa? Ya ustaz, saya tak pandai bersyarah ustaz. Jadi ustaz pandai bersyarah. Jadi paling tidak ustaz pergi Rembau, saya dapat sikit je. Oh gitu. Saya kata kalau macam tu nanti tahun depan aku minta mu pulang ambil lah. Jadi saya duk fikir hebat manusia ni. Lepas tu saya duk tengok anak-anak dia 3 orang semua jadi. Dah lah comel cerdik pula. Oh gitu. Banyak dia doa. Tu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, apa yang saya cerita ni tuan-tuan dah buat. Lepas tu tuan-tuan boleh mari. Tuan-tuan tahu tak antara keberkatan yang ada pada tuan-tuan ni yang saya nak saya nak ambil keberkatan yang ada pada tuan-tuan. Apa? Tuan-tuan ni semua orang beriman. Jadi saya pun ambil keberkatan yang ada pada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tengok saya, oh ustaz datang alhamdulillah. Tapi yang tu mari pula ustaz. Itu lain. Tapi maksudnya tuan-tuan pun berdoa, ya Allah, tuan-tuan baca ada satu kumpulan semua warga emas. Tuan-tuan tahu, baru ni saya ada satu kuliah dengan warga emas. Pakai jimik tuan-tuan. Pakai jimik warga emas, 60 ke atas semua. Dia telefon pagi, ustaz jadi ke kuliah pagi ni? Jadi insyaAllah. Pakai jimik. Lepas tu apabila saya lupa, dia telefon, ustaz dah 5.30 ni kuliah, kata dia. Kita lupa. Saya malu tuan-tuan sebab dia nak ilmu. Tu saya fikir, Allah Akbar. Saya tengok, lepas tu bukan kuliah saya saja. Rupa-rupanya seminggu tu ada tiap-tiap hari kuliah. Moci-moci tu. Ya Allah, saya kata hebatnya. Bila saya pergi, dia doakan, ustaz, semoga ustaz sihat. Alhamdulillah lah. Tapi janganlah doa selain daripada itu, doa sihat dah lah. Betul Ji? Astagfirullahaladzim. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja saya minta maaf lah. Mungkin cerita lain pula banyak lah. Jadi insyaAllah pada malam ni kita baca, kita dah baca tadi muka surat 165, 162 dan 163. Jadi mudah-mudahan sempena kita nak sambut maulid ini, kita perbanyakkanlah selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi saya lupa nak beritahu selawat sifat tu. Dr. Wahbah Zuhaili pernah sebut, dia kata, aku apabila aku sakit, aku baca selawat sifat dan Allah Ta'ala bagi kesembuhan kepadaku. Itu selawat sifat kan. Dan juga antara selawat yang Nabi ajar juga, nama dia selawat ummi, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ataupun wa barik wa sallim. Itu banyak tuan-tuan ya. Jadi saya yakin tuan-tuan pun dah selalu baca ni. Jadi kita beramal lah dengan selawat-selawat yang telah kita kuasai, insyaAllah. Paling tidak macam apa? Sallallahu alaihi wasallam. Nampak pendek tak? Sallallahu alaihi wasallam tu warik tu. Dia juga termasuk dalam selawat yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita bila sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukup dah sekadar tu. 8.30 saya pun nak balik. Nanti malam ni ada game tuan-tuan di London. Tuan-tuan tak tahu? Haji tak minat? Baguslah, orang yang tak minat bola ni bagus. Saya balik ni, saya akan berjemaah dengan anak-anak saya tengok bola. Isteri saya puji saya, dia kata baguslah abang dapat berjemaah dengan anak-anak. Saya ingatkan berjemaah sembahyang, berjemaah tengok bola. La ilaha illallah. Tapi waktu tengok bola tu, antaranya saya boleh bercakap dengan anak saya yang nombor 2. Dia pendiam, tapi saya boleh tanya je. Tapi dia buat lawak pula. Kalah bawah 10-0 kata dia. Saya kata biar betul, takkan Liverpool kalah 10-0 macam mana. Itu. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan ya. Selamat menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.